الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Suratul Yusuf ayat 111. Hari ini saya nak bawa tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran, sambungan kepada kuliah kita yang lepas. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan menyampaikan di dalam Al-Quran itu sebahagian daripada kisah-kisah yang berlaku ke atas umat-umat yang terdahulu dan menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal tersebut adalah sebagai motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Taala menyebut wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Artinya semua kisah dari Rasul-Rasul yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, iaitu memberikan motivasi kepada Nabi. Waja'aka fi hadhihi al-haqq, dan didatangkan kepada kamu Al-Quran ini adalah sebagai mau'izatun, sebagai suatu kebenaran, wa zikra, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman, generasi yang kemudian apabila Quran ini dimashafkan dan kita mengambil iktibar daripada hal tersebut. Hari ini kita menyambung tentang wahal hatta hadithu Musa. Adakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada kita semua ni kisah Nabi Musa, surah Taha ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala memulakan kisah ini dengan menyatakan, di mana Allah Taala menisahkan kisah ini dengan menyebut dalam surah Al-Qasas, natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq liqaumin yu'minun. Kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun dengan keterangan yang benar bagi orang-orang yang beriman. Artinya kisah Musa yang kita nak bawakan pagi ini adalah version Al-Quran, bukan version ustaz ini, ustaz itu dan sebagainya, tapi version daripada Quran sendiri. Allah Subhanahu wa taala memulakan kisah Nabi Musa ini dengan sejarah ataupun peristiwa sebelum lahirnya Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dengan menyebut inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Artinya sesungguhnya Fir'aun itu telah melakukan kezaliman di bumi, iaitu di bumi Mesir, dengan melampaui batas, serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak, iaitu Bani Israel. Apabila dia menawan Bani Israel, dia menangkap dan memaksa Bani Israel agar menyembah Tuhan yang disembah oleh Fir'aun, sedangkan Bani Israel tidak begitu. Bani Israel ini menyembah pada Tuhan yang satu, apa yang telah mereka warisi daripada Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf pula mewarisi daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub pula mewarisi daripada ayahnya yakni Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq pula mewarisi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut Rabbi innahunna adlal katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyebabkan ramai di kalangan manusia telah sesat kerananya. Barang siapa yang mengikuti aku, sesungguhnya mereka itu adalah daripada keturunan ataupun mengikut daripada pengikutku. Maka itulah yang dipegang oleh Bani Israel. Mereka beriman dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum itu, dan kebanyakan para nabi itu terdiri daripada Bani Israel.
Bani Israel itu gelaran kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Bani artinya anak-anak Nabi Yaqub. Artinya semua anak Nabi Yaqub itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ni cuba buat dengki kepada saudaranya Yusuf, tapi mereka ni beriman kepada Allah. Dan Allah Ta'ala beritahu kepada kita tentang betapa Fir'aun ini melakukan kejahatan. Dia tangkap, dia paksa, dan mengatakan bahawa Allah Ta'ala beritahu, Allah tekan Bani Israel begitu rupa. Ada yang dibunuh, ada yang ditangkap. Ini kerana apa? Kerana apabila Fir'aun menangkap Bani Israel, memaksa mereka menyembah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, yang disembah oleh Fir'aun. Dan mereka pula di waktu itu di kalangan Bani Israel terdapat di kalangan mereka orang-orang yang saleh. Maka Allah Ta'ala beritahu pada surah Al-Qasas pada ayat ke-5 dengan mengatakan wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin. Kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu, yakni Bani Israel. Allah datangkan Fir'aun menekan mereka kerana Allah nak mengangkat Bani Israel satu kedudukan yang tinggi. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyebut, innal azman jaza ma'al azmal bala, inna Allah idha habba qawmun ibtalahum. Sesungguhnya besarnya ganjaran tersebut mengikut besarnya ujian. Allah bila mana dia sayang satu kaum, pasti dia akan uji. Makanya Allah berikan tekanan kepada Bani Israel sebab Allah nak mengangkat kedudukan Bani Israel mengatasi kaum-kaum yang lain. Jadi Allah Ta'ala beritahulah kepada Bani Israel yang terdiri daripada kalangan mereka orang-orang yang saleh, barangkali ada di kalangan mereka ini para nabi. Maka Allah beritahu bahawa mereka ini akan mengalahkan Fir'aun. Nuridu an nakuna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi, dan kami hendak membalas kebaikan mereka, kesabaran mereka dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas itu. Wa ja'alahum a'immah, dan kami hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin. Ada dan nanti di kalangan mereka ini yang akan menjadi raja. Akan datang nanti daripada keturunan mereka ini akan menjadi raja yang memerintah sebahagian daripada kekuasaan Fir'aun. Dan di antaranya ialah Nabi Daud, nanti datangnya Nabi Sulaiman. Wa ja'alahumul warithin, dan kami hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Fir'aun dan kaumnya, iaitu sebahagian daripada kekuasaan Fir'aun, empayar Fir'aun itu akan dikuasai oleh Bani Israel. Ini janji Allah, dan Allah Ta'ala beritahu kepada di kalangan Bani Israel, dan hal ini telah sampai kepada pengetahuan Fir'aun. Maka atas sebab inilah maka Fir'aun membunuh anak-anak lelaki daripada Bani Israel. Wastahyi, dan mereka membiarkan anak-anak perempuan mereka hidup, dan dibunuhnya anak lelaki. Jadi ayat ini nak beritahu kepada kita, punca kepada Fir'aun membunuh anak lelaki itu adalah kerana telah diberitahu, sebahagian daripada Bani Israel ini beritahu kepada Fir'aun bahawa kerajaannya akan tumbang. Kita dengar cerita Fir'aun ni dapat mimpi, kerajaannya tukang sihir yang beritahu. Tak, sebenarnya Quran beritahu yang dia dapat tahu itu daripada kalangan Bani Israel sendiri. Sebab apa? Kita terpengaruh dengan cerita Nabi Yusuf yang mana seorang raja bermimpikan 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor burung lembu yang kurus. Kita mengikut mimpi saja. Padahal Quran dengan jelas menyatakan bahawa ni cerita ni bila ni? Starting sebelum Nabi Musa lahir, belum lagi. Sebelum Nabi Musa lahir, maklumat itu telah disampaikan kepada Bani Israel. Ingat, Bani Israel ni satu kaum yang Allah berikan satu kemuliaan sebelum datangnya Islam. Dan satu kaum yang Allah mengangkat, dan terdiri daripada mereka ini para nabi.
wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu, serta hendak memperlihatkan kepada Firaun dan Haman berserta tentera mereka apa yang mereka bimbangkan daripada golongan yang tertindas. Dan ini nantinya Allah akan tunjukkan kepada Firaun dan bala tenteranya bahawa mereka ini akan tumbang. Di sini kalau kita tengok tuan, kat situ ni peta. Ini disebut sebagai Egyptian Empire. Kalau daripada bawah tu ialah negara Sudan. Tuan nak tersa ni nampak tak tersa? Okey. Ini negara Sudan sampai kat mana? Ni sampai ke Syria. Luas tak luas lah empire dia, Syria. Dan kalau kita nampak di sini Kanaan nama lain bagi Palestin. Jadi empire Firaun ni memang di sepanjang Sungai Nil sampai ke negara Syria ni, luas tak luas. Nanti negara Kanaan ini, sebahagian daripada negara Kanaan ini akan dikuasai oleh Bani Israel. Sebab tu Allah Ta'ala sebutlah, Allah Ta'ala dah sebut bahawa kami akan jadikan mereka mewarisi apa yang diwarisi oleh Firaun. Dan kalau kita lihat di sini ada metropolis, Heliopolis, Memphis. Dan Memphis ini terletak di Giza atau piramid. Dan pusat pemerintahan Firaun ini di Tebes. Di Tebes. Ini pusat pemerintahan dia. Bukan di piramid sana tu, di sini Tebes. Tebes. Kenapa kita kata Tebes? Di sinilah terdapatnya istana Firaun dan juga terdapatnya perkampungan diraja ataupun dipanggil village of king dan village of queen. Yang dimaksudkan perkampungan diraja di sini ialah perkuburan diraja Firaun. Semua dikumpulkan di Tebes ni. Walaupun terdapat di Aswan istana dia, Abu Simbel pun ada, tapi yang paling besar ialah di Tebes sebab dia ada perkampungan. Okay. Dibandingkan tempat-tempat lain saja. Tebes ni sekarang dikenali sebagai Luxor. Ini yang tanda merah ni, yang saya tandakan, ini Luxor. Di sinilah tempat di mana terletaknya istana Firaun. So, nantinya yang kita akan cerita semua ini berkisar di kawasan Luxor. Bukan di Giza di sini, di Cairo ni yang piramid, bukan di sini. Yang kita nak fokuskan di sini. Kisah Nabi Musa hanya di Sungai Nil. Allah Ta'ala berfirman, wa awhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayk wa ja'iluhu min al-mursalin. Kami ilhamkan kepada Nabi Musa. Di sini Allah gunakan kalimah awhayna. Awhayna dari segi maknanya ialah, dari segi terjemahannya ialah kami wahyukan kepada ibu Musa. Oleh kerana wahyu sesuai kepada Nabi, dan Nabi itu isteri lelaki, maka diterjemahkan wa awhayna ila ummi Musa itu dengan makna kami ilhamkan. Sama ada diilhamkan dia terfikir ataupun malaikat yang datang. Dan bukan tidak ada kisah yang mana seorang perempuan didatangi malaikat. Antaranya ialah Maryam didatangi malaikat. Jadi walaupun didatangi malaikat, tetap juga malaikat, bukan Nabi. Begitu juga dengan ibu kepada Nabi Musa. Artinya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, ibu Nabi Musa ni bukan calang orang. Ibu Nabi Musa ni bukan calang orang. Dia adalah satu perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu oleh kerana di waktu itu Firaun telah mengarahkan tenteranya agar membunuh semua anak lelaki, sehingga kan tidak ada satu tempat yang boleh selamat. Tak boleh. Tidak ada satu tempat pun yang akan selamat, sama ada di dalam rumah, betah lagi di luar rumah. Artinya dalam rumah pun mereka cobor, mereka pecahkan pintu. Yang pecah pintu tu Ustaz tambah, dia masuk juga. Dengar saja bunyi budak, suara budak menangis, dia akan serang. Dan tengok kalau lelaki dia bunuh terus, kalau perempuan dibiarkan hidup.
Sehingga kan di waktu itu ibu Nabi Musa dibimbang. Lalu Allah beritahu, Allah ilhamkan kepadanya, wa auhayna ila ummi Musa an ardhi. Kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa, ataupun kami datangi kepada ibu Nabi Musa, menyuruh kepada ibunya agar menyusui. Tujuannya untuk menenangkan anak ini supaya anak ini tidur. Dah bila dia bagi susu, budak ni senyap tidur. Sebab budak ni kalau dia nangis, sama ada dia lapar ataupun sakit perut, ataupun dia tak selesa. Fa'idha khifti alaih, kalau kamu bimbangkan keselamatan anak ni, sebab duduk dalam pun tak selamat, duduk dalam kubah pun tak selamat. Fa'idha khifti alaih, kalau bimbangkan anak ni, fa'alki fil yam, capak saja budak ni di sungai tersebut. Fa'alqi artinya capak, tapi tak mungkinlah capak, tapi maksudnya lepaskan sajalah budak ni, diletakkan saja di sungai lalu dibawa arus. Wala takhafi wala tahzani, jangan kamu takut dan jangan kamu bimbang. Ini siapa yang beritahu ni? Allah beritahu kepada ibu Nabi Musa. Sebab tu ada yang mengatakan bahawa Nabi Musa ni datangi malaikat. Datang beritahu kepada ibu Nabi Musa ni bahawa jangan takut dan jangan bimbang. Inna radduhu ilaika. Inna sebenarnya kami. Bila Allah gunakan kalimah kami, itu artinya diutuskan malaikat. Bila inna, maksudnya kami, maksudnya memang ibu Nabi Musa didatangi malaikat, memberitahu radduhu ilaika, kami akan kembalikan budak ni kepada kamu. Wa ja'ilu, dan kami jadikan dia minal mursalin, seorang rasul. Jadi ibu Nabi Musa ni dah tahu dah bahawa Nabi Musa nantinya akan menjadi rasul. Walaupun begitu, tetap juga hati seorang ibu ni bimbangkan anak. Sama juga dengan kisah yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni bila mana adik-beradik dia campak dia, yang dikatakan kepada Nabi Yaqub bahawa anak Nabi Yusuf dimakan serigala, bapa dia menangis. Walhal bapa dia dah tahu dah Nabi Yusuf bakal menjadi rasul. Dah tahu dah anak dia nanti bakal menjadi rasul, tapi menangis juga. Sebab apa? Sebab manusia ni tidak akan lari daripada fitrah. Walaupun dia seorang Nabi, walaupun Allah dah janji macam-macam, tapi bila disakiti, sakit juga hati. Sedih juga, rasa sedih, rasa pilu, rasa lemah dia. Sebab tu Allah datang Al-Quran dan disebut kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dan semua kisah para rasul yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, man yuthabbitu bihi fu'adak, adalah bertujuan untuk memberikan motivasi kepada kamu. Jadi bila kita baca ayat ni, kita tahu bahawa Nabi ni, bila Allah datangkan ayat ni, memang Nabi ni dalam keadaan yang cukup tercapar. Betul. Walaupun dia Nabi, memang Nabi, seorang Nabi, dia mestilah dia relax saja. Allah Ta'ala tak ni. Sama juga al-insan, manusia ni manusia juga, manusia ada perasaan. Sebab tu bila walaupun ibu Nabi Musa, walaupun Nabi Yaqub telah diberitahu nanti ni anak dia menjadi rasul, ya betul, tapi manusia ni ada fitrah. Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis, innal baita liyu'addiba bimuka'i ahlihi alaihi, sungguhnya mayat itu kan diazab disebabkan tangisan daripada ahli keluarganya. Satu ketika Nabi SAW, anaknya yang Ibrahim meninggal dunia, Nabi pun menangis. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, kamu menangis? Aku ada perasaan juga. Perasaan. Jadi itu yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita, inna radduhu ilaik, sesungguhnya kami akan kembalikan dia kepada engkau, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan dia ni, budak ni nanti sebagai salah seorang daripada para rasul. Ketika Nabi Musa ini dibawa arus, waqalat imra'atu Fir'aun, maka berkatalah isteri-isteri Fir'aun. Imra'at maksudnya isteri-isteri. Ada yang menyatakan Fir'aun ini mempunyai banyak isteri. Ada yang menyatakan imra'at maksudnya perempuan-perempuan di istana. Maka berkatalah perempuan-perempuan istana Fir'aun yang dimiliki oleh Fir'aun. Dapat bila mana mereka jumpa anak ni,
Kebetulan pula istana ni betul-betul di tepi sungai ni. Lalu pula anak tu mereka ambil. Lalu mereka suka dengan anak tersebut. Lalu berkatalah salah seorang isteri kepada Firaun dengan mengatakan, qurratu ainin li walak, moga-moga anak ini menjadi cahaya mata bagiku dan juga bagimu wahai Firaun. La taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun, dengan mengatakan janganlah kamu bunuh budak ni, mudah-mudahan dia boleh berikan manfaat kepada kita ataupun kita jadikan dia sebagai anak. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tak tahu, kata Allah. Dan sedangkan mereka tahu inilah yang orang yang mereka bimbangkan. Di sini Allah Ta'ala nak beritahu kita apa? Bahawa segarang-garang Fir'aun pun, sekuat-kuat Fir'aun pun kalah gam dengan isteri dia. Jadi kalau tuan-tuan kalah dengan isteri, itu biasalah Fir'aun pun kalah. Hebat-hebat kita pun dengan perempuan kita kalah. Itu dia. Sebab perempuan selalu menang. Itu dia. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Nah, Allah flashbackkan pula. Allah bawa kita pula melihat kepada ibu Nabi Musa ni bagaimana. Dan sepeninggalan Nabi Musa tadi, fu'adu ummi Musa farigha, mana hatinya kosong, hatinya tak boleh nak fikir tu, kosong, tak boleh nak fikir. Dan ketika Nabi Musa tak ada, hilang daripada pandangannya, dibawa arus tadi, dah tak berbuat. In kadat la tubdi bihi laula an rabbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Sesungguhnya nyaris-nyaris dia mengatakan perihal anaknya itu dengan berterus terang. Berarti apa? Dia nak cari balik anaknya. Dia nak tanya orang, nampak tak anak dia? Nampak tak anak dia? Nampak tak anak dia? Habis-habis nak tanya semua. Hatta barangkali pengawal pun dia akan nak tanya, nampak tak anak dia? Nampak tak anak dia? Hampir-hampir. Ya. Walaupun telah diberitahu anaknya nanti sama akan balik kepada dia, dan tetap juga. Nah, kalau begitu Nabi Yaqub begitu, menangis sampai buta matanya. Begitu maknanya ujian itu memperkuat. Lalu apa yang berlaku? Garis-garis dia nak beritahu, nak mencari perihal anaknya itu secara berterus terang. Laula an rabatna ala qalbiha, kalau tidak kami ikatkan hatinya, litakuna minal mu'minin, dengan perasaan sabar dan tenteram, supaya tetaplah ia menjadi orang yang percaya akan janji Allah Ta'ala, yang mana Allah akan selamatkan anak tadi dan kembalikan dia balik. Lalu ibunya pun berkata, wa qalat li ukhtihi qussih, dan berkatalah ibu Nabi Musa ni kepada kakak Nabi Musa. Allah beritahu kepada kita Nabi Musa ada kakak punya. Fasaburat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Fabasurat bihi, makanya kakak dia tadi ikuti jejak arus sungai tersebut sampai dia ternampak ada istana. Bila dia nampak istana, dia dengar suara orang istana ni dah kecoh pasal ada budak tadi. Nampak budak tadi, An-Junubin, dia tengok daripada belakang istana, belakang sini. Wahum la yash'urun, semua tak perasan kakak dia tadi. Tengok kakak dia makin lama makin dekat. Mula dengan suara istana, suara budak, lepas tu dekat lagi. Dan budak itu menangis. Dengar suara pun tahu dah ni adik dia. Dan dia inilah yang dia selalu main, dia selalu bergurau dengan adik ni. Adik dia, dia kenal sangat suara adik dia. Jadi bila dah datang dekat, dan adik dia menangis. Dan Allah Ta'ala sebut, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعْ مِنْ قَبْلِ, dan kami jadikan dia daripada mula yang dari Musa tadi enggan menyusu, menangis saja. Mereka cuba terangkan budak ni, tak nak, dan tak nak. Duk menangis, sehinggalah kakak ni datang dekat, diam budak. Datang dekat, diam, menyebabkan orang istana terkejut. Macam mana pula budak ni? Siapa budak perempuan ni? Jadi budak ni, di sini Allah Ta'ala nak beritahu, inilah fitrah. Budak ni memang kadang-kadang dia tak biasa dengan orang lain, tapi dia dapat rasa vibration tu, dia dapat rasa. Bila orang yang biasa main dengan dia dapat rasa, dikenal kakak dia. Jadi menyebabkan budak ini terdiam. Jadi semua orang terkejut, ni budak ni siapa?
Kalau budak ni terus menangis, mau dihalau saja budak perempuan ni. Maka bila tengok budak ni boleh diam, dengan sebab budak ni diam semua, lalu budak ni pun berkata, faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maka kakak dia berkata, mahukah aku tunjukkan kepada kamu, tunjukkan kamu kepada penduduk sebuah rumah yang dapat memeliharanya untuk kamu, serta mereka yang tulus ikhlas kepadanya. Dia boleh jaga budak ni bagi pihak kamu dan tak payah berikan bayaran pun tak apa. Faradadnahu ila ummihi, maka mereka pun setuju. Bawakanlah. Maka dibawakanlah ibu Nabi Musa datang ke istana dan diserahkan anak ini pada dia dan menjaga anak ini bagi pihak istana. Faradadnahu ila ummihi, lalu dengan itu kami kembalikan dia kepada ibunya, kay taqra 'ainuha, agar hatinya menjadi tenang. Qarra ni maksudnya terbeliak mata dia, dan terbeliak mata dia, dapat balik betul dah apa yang Allah janjikan sebelum ni, yang bahawa kami akan balikkan dia. Taqra 'ainuha wa la tahzana, dan supaya dia tak bimbang lagi lah, tak risau lagi lah. Wa li ta'lama anna wa'dallah, dan untuk mengajar wa ta'allama ni maksudnya Allah nak ajar kepada ibu Nabi Musa bahawa janji Allah itu benar. Dan oleh kerana ibu Nabi Musa ni bukan jalan-jalan, maka ibu Nabi Musa ni lah yang menjaga dan mengajarkan Nabi Musa alaihi salam. Sebab dia daripada jalur Bani Israel. Anna wa'dallahi haqqun, dan ibu ni sendiri yakin bahawa janji Tuhan itu adalah benar. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui siapa mereka ni, orang yang membaca kisah ni. Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi sampaikan berita ini, cerita ini kepada seluruh sahabat, dan sama ada orang yang beriman maupun yang kafir. Bila diceritakan hal ini, kebanyakan mereka ni Allah dah kata dah kemenangan Islam itu akan diperolehi, Mekah ni akan dikuasai oleh Nabi SAW. Allah yakinkan dia, tapi wahum aksaruhum la ya'lamun, banyak orang kata saya ni Ustaz tunjukkan inilah istana lakaran daripada arkeologi. Ini istana ni memang terletak di tepi Sungai Nil. Ini di sini kalau tuan-tuan lihat ada, ini dipanggil Temple of Luxor. Semuanya dipanggil temple lah. Kenapa dia temple? Sebab memang kawasan tu banyak patung. Patung ni sama ada patung yang menunjukkan statu, satu lambang ataupun yang disembah. Tapi statu lah Ini Qayyad of Francis tu, yang di tempat yang dipercayai tempat di mana nantinya akan berlaku peristiwa Nabi Musa akan mencapak tongkatnya menjadi bola ni ke sini. Okey. Ini yang asal. Okey. Ini gambar daripada belakang lah, yang daripada belakang. Dan asalnya memang di tepi, betul-betul di tepi Sungai Nil, tetapi telah ditambah. Kerana kenapa ditambah? Sebabnya untuk memelihara khazanah ni, kalau tidak akan berlaku hadisan. Ini nampak. Sebab ini diambil dari belakang, jadi sungai ini sebelah kiri lah. Kalau diambil dari depan, sungai ini sebelah kanan. Okey. Kalau tuan-tuan perasan, di sini ada masjid. Nampak tak masjid? Ya. Masjid. Satu-satunya tapak yang ada masjid. Masjid ini namanya Yusuf Al-Hajjaj. Yusuf Al-Hajjaj. Dan dia dibina lama. Dibina lama. Yusuf ni siapa? Dia berasal daripada Iraq. Daripada Iraq, lalu dia pergi ke Mekah menunaikan haji, kemudian dia datang ke Mesir dan dia tinggal kat sini. Dan di waktu itu dia nampak ada bangunan ni, dia tengok dia bina je masjid kat sini, dan dia pun tak tahu bangunan ni apa. Dan di waktu UNESCO pun belum ada wujud lagi. Setelah UNESCO diwujudkan, mereka buat kajian demi kajian, dan mereka dapati bahawa ini adalah istana Firaun. Maksudnya ketika mereka jumpa, masjid dah ada lah.
Adakah masjid ini berfungsi? Dia berfungsi sampai sekarang. Baru ni minggu lepas kawan ustaz dia pergi Luzon, dia sampai waktu tu waktu Isyak. Memang dia datang masa tu azan berkumandang, masuk sini dengan azan semua. Ada pun di tempat-tempat lain dia tak ada. Ini je satu-satu kawasan yang ada masjid. Tu yang di sini kan. Okey, baik. Ni pandangan daripada tengah. Tempat yang dipercayai berlakunya peristiwa Nabi Musa mencapakkan tongkatnya menjadi ular. Okey, baik. Ini fasa kedua. Sebab kita dapat ni sikit lagi lah. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Nabi Musa sampai di peringkat umur yang cukup kekuatan, yang sudah dewasa dan diberikan ilmu, diberikan kekuatannya yang sempurna, kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan, dan demikian kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalan. Ini fasa yang kedua dah, ini Nabi Musa besar. Wa dakhala al-madinata bilahi. Artinya satu hari ketika dia masuk ke bandar, ghaflatin min ahliha, di masa di mana penduduknya tidak menyedari. Ialah orang masih keluar masuk ke bandar, siapa nak tengok, itu biasa. Lalu didapati fawajada fiha, maka didapati di bandar tersebut rajulaini yaqtatilani, dua orang lelaki yang sedang bertumbuk-tumbuk. Yaqtilani memang berkabut, yaqtilani berbunuh-bunuhan, maksudnya bertumbuk-tumbuk. Hadha min syi'ati wa hadha min uduwi. Artinya yang ni pula satu puaknya daripada Syiah ni puak dia maksudnya daripada Bani Israel, dan satu lagi pihak Qibti, musuh ni maksudnya daripada Fir'aun ni maksudnya Qibti, kaum Mesir Qibti. Masa ketika tengah bertumbuk-tumbuk tu, bergaduh-gaduh tu, fastaghasahu alladhi min syi'ati, maka puaknya daripada Bani Israel minta tolong. Maksudnya dia kena belasah teruk, dah kena belasah teruk, dia minta tolong. Alal ladzi min aduwi, dia minta tolong agar bantu dia mengalahkan apa ni yang Qibti tadi. Fawaqazahu Musa, maka bila tengok orang yang kena tumbuk teruk, lepas tu dia pun tumbuk dia Qibti tu. Faqada alaihi mati lah. Dengan tak sengaja bertumbukkan tu, mati orang tu. Faqala hadha min amal syaitan. Maka Musa kata, ini dah tak betul, ini tipu daya syaitan. Innahu aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan nyata perkaranya. Maka apa yang berlaku Nabi Musa hilang dengan tak sengaja tumbuk. Padahal tumbuk tu nak menyelamatkan tadi. Bila tumbuk saja, bukan nak tumbuk bunuh pun, nak tumbuk je, mati orang tu. Sebabkan Nabi Musa terkejut, Nabi Musa lari dalam ketakutan. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Maka Allah Ta'ala pun menyatakan doa yang dibaca oleh Nabi Musa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melakukan zalimkan diri ke atas diriku, faghfirli, oleh itu ampunilah. Bila Allah Ta'ala rakamkan doa seperti ini di dalam Al-Quran, artinya apa? Allah sedang mengajar kita. Mana-mana di kalangan hamba-Nya yang melakukan dosa ni, baca doa ni. Tak perlu panjang-panjang sangat, pendek pun boleh. Ni, Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melakukan zalim ke atas diriku. Faghfirli, oleh itu ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah ampunkan. Yang keduanya, apabila kita melakukan dosa, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat bertaubat. Dia tak payah tunggu-tunggu lagi, salah terus mengaku dan minta ampun. Innahu huwal ghafur rahim, sesungguhnya Allah itu Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Lalu Allah Ta'ala rakamkan lagi, kata Nabi Musa, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Lalu Nabi Musa mengadu lagi, Rabbi bima an'amta alayya, ya Allah, apa juga yang nikmat kau berikan kepadaku. Ya Allah, aku mengaku tentang segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadaku. Satu, dalam bab doa dipanggil fiqh doa. Yang pertama, kita mesti memuji Allah. Yang kedua, kalau kita umat Nabi SAW, kita berselawat ke atas kami. Yang ketiga, kita mesti mengaku tentang nikmat yang Tuhan berikan kepada kita.
Keempat, seterusnya kita minta ampun atas dosa yang kita lakukan. Dan itu diinputkan oleh Allah Ta'ala dalam apa? Dalam Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Abu laka bi ni'mati, ya Allah, aku mengaku tentang nikmat yang kau berikan. Wa abu laka bi dzambi, dan aku mengaku tentang dosa yang aku lakukan. Faghfirli, oleh itu ya Allah ampuni dosaku. Makanya Sayyidul Istighfar sama dengan doa yang didoakan oleh Nabi Musa. Walaupun dia lafaz beza sikit, tapi maksudnya sama. Quran dengan hadis sebenarnya tak jauh beza pun. Dia mesti sama sebab dia pada prinsip yang sama. Lalu dia kata, falan akuna zahiran lil mujrimin, tidaklah aku menjadi supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah, walaupun daripada puaknya sendiri. Yang salah tadi siapa? Ni Bani Israel dan punca mereka bergaduh. Akhirnya dengan tak sengaja dia tumbuk mati pula kawan tu. Ni jadi dia tak sekongkot walaupun daripada puaknya sendiri. Fa asbaha fil madinati khaifan. Sejak daripada itu di dalam keadaan takut. Tinggallah dia di bandar masih dalam keadaan cemas. Maknanya dia tak balik. Dia duduk tengah-tengah bandar, dia cari tempat-tempat ceruk mana dia tinggal kat situ. Duduk diam kat situ sambil mendengar khaifan yataraqqab. Yataraqqab maksudnya dengar apa orang cerita. Rupanya memang orang cerita ada orang mati. Tadi ada orang mati ni. Ada Musa yang dengar cerita Musa. Cerita dia dengar. Duduk ni. Fa'idhan, dengan tiba-tiba duduk sembunyi dengar cerita orang cerita ni pun gosip tentang diri dia pun nak menyelamatkan diri. Dia tak balik rumah. Dia tahu kalau dia balik rumah memang kena langkah. Fa'idhan ladhi stansarahu bil amsi, tiba-tiba dia terserempak dengan orang yang diselamatkan semalam. Fastasrihu, bila orang tu nampak Musa, dipanggil pula. Musa, dia kata. Dalam Musa ni nak menyelamatkan diri, dia nampak boleh pula dia terjerit panggil Musa. Fastasrihu, Musa, dia kata. Memang betul ada ni. Sebab semalam punca dia juga. Dah lah Nabi Musa nak turun selamatkan diri, dia pula panggil, menyebabkan orang lain perasan. Di sini Allah Ta'ala cerita, ini cara Allah Ta'ala cerita. Di kala waktu ini filem belum ada lagi, tetapi Allah Ta'ala cerita kita ni dalam dunia ni memang ada watak-watak yang macam ni. Dalam filem pun kadang-kadang nak buat filem mesti ada watak-watak orang yang buat spoil ni. Kadang-kadang bila nak menyelamatkan diri, tiba-tiba seorang ni terpijak anting, menyebabkan semua orang nampak, oh ni. Ataupun ketika lari dikejar musuh, dia pula jatuh. Ada je watak-watak macam ni. Quran dah cerita dah dulu. Tapi bezanya Quran ni cerita benar. Ada pun filem itu rekaan. Quran cerita benar ni. Quran cerita fastasrihu, dia panggil pula Nabi Musa. Menyebabkan orang tahu lah Musa kat situ. Qala lahu Musa innaka lahawiyyun mubin. Kau ni betul lah. Kan? Sesungguhnya kau ni orang yang nyata sesatnya. Maksudnya kau ni betul-betul lah menyusahkan dia, buat spoil pun dia, punca pun kau juga. Ni orang ni. Lalu apa yang berlaku? Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma, maka ketika itu dia bersedia untuk menumbuk geramnya Nabi Musa tangkap dia nak tumbuk orang ni. Dialah yang jadi punca pergaduhan yang menyebabkan orang tu mati dan juga menjadikan Nabi Musa ni orang tahu Musa kat situ. Wa adul lamma qala ya Musa, lalu pun dia berkata, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Musa, kau nak bunuh aku pula ke? Macam mana kau bunuh semalam? Apa? Dia punca Nabi Musa tersebut, dia pula kata Nabi Musa macam tu. Lepas tu, in turidu alla takuna jabbaran fil ardi. Kau ni sebenarnya kasar Musa. Kau ni sebenarnya zalim. Kau ni keras. Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Sepatutnya kau jadi pendamai. Nampak? Disalahkan Nabi Musa pula. Sikit pun dia tak rasa bersalah. Walhal dia lah yang menyebabkan Nabi Musa ni nak dibunuh. Dia hujahnya. Hampir-hampir Nabi Musa nak tubuhnya. Kan? Tapi akhirnya Nabi Musa pula dipersalahkan. Kemudian apa yang berlaku? Waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a. Maka datanglah seorang lelaki daripada hujung bandar dengan berlari.
Maknanya cerita tu dah sampai keluar bandar dah busuk, dah daun. Orang lelaki dengar pula cerita. Kisah yang mana tentera Firaun ni dah kerahkan segala tentera yang ada untuk cari Nabi Musa ni ke mana. Maknanya Firaun tengah marah ni. Kan? Wajah rajulun min aqsal Madinah yas'a, itu telah tersebar. Jadi lelaki tu dengar pula Nabi Musa ada. Kecoh Nabi Musa tadi. Kan? Yang tadi sebab lelaki tadi memanggil Nabi Musa menyebabkan orang tahu Musa kat situ, dia pun cepat-cepat lagi. Sebelum berita itu sampai ke ketahuan pengawal, dia datang cepat-cepat. Dan kisah ini sama juga seperti kisah yang berlaku dalam surah Yasin. Seorang lelaki datang bila dengan 3 rasul ni dipukul, dia datang. Pelak cerita lebih kurang sama. Lalu bila datang bertemu dengan Musa, dia kata, qala ya Musa innal mal'a ya'tabiruna bik la yaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Lalu dia kata, ya wahai Musa, sesungguhnya pegawai-pegawai Firaun sedang mengadakan pakatan, yakni telah buat operasi besar-besaran. Mereka hendak membunuhmu, oleh itu pergilah dari sini. Sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat secara ikhlas kepadamu. Keluar je lah. Tak mungkin kau selamat. Kau duduk jelah mana ni pun kali ni tak selamat dah. Keluar daripada bandar tersebut. Kemudian apa yang berlaku? Fakharaja minha khaifatan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Maka Nabi Musa pun keluar dari negeri itu dalam keadaan cemas. Tadi kita dah cakap dah tempat di mana? Di Lu'zah. Lu'zah tu nak pergi ke Madian itu ratusan kilometer, terpaksa mengharungi banyak bandar, sedangkan bandar itu dikuasai oleh Firaun. Lalu dia masuk ke bandar, bandar ke bandar tak selamat dia. Lalu dia berdoa, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin, wahai Tuhanku, selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Maka apa kesudahannya? Kita sambung pada firman kita yang akan datang. Itu saja. Nantinya dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke Madian. Kat Madian nanti dia akan singgah dekat satu tempat telaga, dan telaga yang mana dia boleh minum kepada 2 orang anak perempuan. Dan yang saya nak cerita sebenarnya telaga itu masih wujud, tapi oleh kerana masa itu tak ada, kita sambungnya yang akan datang. Itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'aliman ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.